Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyak di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita teruskan lagi pengajian kita yang besar ini dan kita akan mulai ayat yang kelima, ayat yang kelima daripada suratul Hashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'iznillah فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Sadaqallahul Azim. Itulah saudara-saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Hash, surah yang ke-59 dalam tartib asal Al-Quran, dan surah yang ke-54 yang dalam tartib kita belajar ni. Mana kita sudah belajar 54 surah dah ni. Nah, insya-Allah Tuhan panjangkan umur biar kita boleh sekali khatam paling-paling tidak, insya-Allah ni. Dan saudara-saudara semua baca Quran sekali seminggu ramai-ramai ni sebagai orang panggil apa,
nak suruh pecah liur. Hak tak berapa tak berapa lalu sangat baca Quran tu, baca ramai-ramai ni biar pecah liur. Dan insya-Allah kita teruskan pula baca Quran di rumah masing-masing secara berterusan lah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah yang baca Quran di planet bumi ni dapat dilihat di langit cerah serupa dengan bintang-bintang. Rumah hak baca Quran ni puak malaikat gapo tengok langit ni cerah macam bintang. Manakala rumah-rumah yang tak baca Quran gelap-gelamak. Jadi kita nak rumah kita bercahaya, dan orang panggil apa, dari rumah bercahaya mestilah fikiran pun bercahaya, hati pun bercahaya, dan begitulah seterusnya, tidak jadi gelap-gelamak. Terutama surah Al-Hash ni yang dah sebut pada minggu lepas, selain daripada hak lain, kelebihannya cukup banyak. Selain daripada hak banyak-banyak tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi kata siapa dia apa nama tu baca surah Al-Hash ini, maka semua pakat berselawat dan minta ampun kepada orang yang membaca surah ini. Terdiri daripada syurga sendiri, neraka, aras, kursi, langit, bumi, burung beriak, udara, awan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, dia punya matahari, bulan, malaikat, semua pakat berselawat, memohon rahmat dan memohon ampun kepada orang yang baca surah ini. Fa imma ta mi yaumihi, kalau dia takdirnya mati pada hari itu, au lailatihi, ataupun malam itu, mata syahidan, dia mati sebagai seorang syahid. Jadi sangat penting surah ni baca dia. Atau paling-paling tidak kita baca start daripada law anzalna, insya-Allah kita akan jumpa sekali. Law anzalna hadzal Quran pun boleh juga. Baca sekat tu. Ayat yang keberapa tu? Law anzalna hadzal Quran ala al-jabal darat. Itu ayat yang ke-21. Ambil situ pun tak apa. Kalau boleh kita buat ayat semaya ke apa-apa. Dan kalau ditakdirkan mati pada hari itu, dia mati sebagai syahid. Ini kira syahid kehormatan ni. Syahid yang Allah Ta'ala beri secara khusus. Kemudian saudara dan sekalian, nama dah cerita dah, dia punya sebab turun ayat ni. Sebab turun ayat ni ialah kerana satu jenayah besar yang dilakukan oleh penduduk Madinah atau penduduk yang menjadi rakyat kerajaan Islam di Madinah dulu. Nabi SAW apabila dia berhijrah ke Madinah, dengan sokongan semua pihak, khususnya orang Islam di Madinah ni, dapat membentuk sebuah kerajaan. Dia panggil kerajaan Islam yang pertama di dunia, di Madinah Al-Munawwarah. Pada masa tu sebelum hijrah, orang pakat setuju dah nak latih Abdullah bin Ubay sebagai ketua negara atau pemimpin mereka, kerana mereka tak ada pemimpin. Jadi orang Madinah pada masa itu tak ada pemimpin yang berkelayakan. Jadi adanya Abdullah bin Ubay lah sikit nampak boleh ada harta banyak, orangnya hebat, pandai berkecek, pandai bersyarah, pandai banyaklah barang dia pandai Abdullah bin Ubay, tapi pandai jenis mengarut lah. Pandai jenis mengarut. Jadi tak ada arah, pasal tak ada orang panggil Ka'ab doa, tak ada pemimpin, pakat setujulah nak latih Abdullah bin Ubay jadi pemimpin. Jadi pakat setuju, pasal tak ada hak lain dah. Jadi orang setara Abdullah bin Ubay ni dipilih juga jadi pemimpin. Padahal ada si kelayakan Islam yang tak ada kau satu lah. Cuma betul lah dia ni orang jenis ada harta, lepas tu ada geng dan pandai berkecek tu ya. Walaupun jenis auta, jenis karuk, jenis munafik. Latih juga. Tapi apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka semua orang-orang yang selama kini sokong Abdullah bin Ubay, selama orang-orang yang sebelum pada ni bersama dengan Abdullah bin Ubay nak latih dia, pakat lari pergi ke Rasulullah belakang. Tinggal dia. Marahlah dia je. Marah ke dia, marah kepada Rasulullah yang kata macam-macam.
Rasulullah ni bukan anak tempatan lah, Rasulullah ni Muhammad ni orang Mekah bukan orang Madinah, macam-macam nyopakat kata kepada Nabi. Jadi kalau orang kata ke Nabi ni faham sendirilah. Orang jahat kata ke orang baik. Nah. Jadi mana lagi nak cari orang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setara Nabi baik begitu pun Tok Abdullah bin Ubay boleh kata. Itu kesimpulan yang kita boleh ambil. Orang-orang yang duk kata ke orang baik di zaman ni, itu jenis spesies generasi Abdullah bin Ubay juga sebenarnya. Jenis itulah tu. Nah, duk kata ke orang baik, duk kata ke ulama, duk kata ke buat tu, jenis spesies Abdullah bin Ubay lah ni. Tak kira mana-mana zaman, sebab munafik ni ada mana-mana, di mana-mana pun di dunia hari ni. Dulu, sekarang, sampai kiamat, orang munafik ni ada sama-sama. Cuma degree dia tu ada orang munafik sikit, itu degree tu masing-masing lah. Tapi kalau dia sudah ada perasaan benci kepada Islam, benci kepada orang nak pada Islam, benci kepada kebaikan, itu menunjukkan virus munafik sudah menguasainya. Walau bagaimanapun orang Madinah tak era kat Abdullah bin Ubay ni. Sebab orang Madinah pun tahu dia perangai huduh Abdullah bin Ubay ni, duk ikut era dia pun buat masa je. Akhirnya terbentuklah dengan semua pakatan. Walaupun Abdullah bin Ubay cuba menggagalkannya, tapi akhirnya Rasulullah berjaya membentuk sebuah kerajaan, walaupun sederhana pada masa itu, berjaya juga buat satu kerajaan, orang panggil, dengan menggunakan semua pihak, satu pakatan yang sangat baik, yang terdiri daripada orang Islam sendiri, dan juga orang-orang Yahudi, dan juga orang bukan Islam. Mendapat sokongan semua. Maknanya masyarakat majmuk ni bukan setakat zaman ni yang erti masyarakat majmuknya. Zaman dulu pun Islam sudah bermula dengan masyarakat majmuk, masyarakat yang berbeza kaum, berbeza agama, tapi mereka itu bersatu, berpakat mengikut cara Islam. Buat muafakat cara Islam, buat pakatan secara Islam. Dia pakat ni ada dua. Ada pakat cara jahiliah. Pakat cara jahiliah ni pakat untuk mendapat kuasa, untuk mendapat duit, untuk mendapat kekayaan, untuk dapat ni dengan cara jahiliah, dengan cara yang tak betul. Pakat juga, tapi dengan cara yang tak betul. Selagi pakat juga, tapi cara yang betul mengikut Islam. Nabi SAW buat muafakat di Madinah ni mengikut cara Islam, di mana semua pihak tunduk kepada Islam. Sebab Islam ni adalah milik Allah, bukan milik sesiapa. Jadi mana-mana pihak ia sanggup tunduk kepada Islam, maka boleh pakatlah. Maka orang Islam tu sama telah dah lah dia tunduk pada Islam. Hak tidak Islam termasuklah Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Yahudi pun ada 3 puak. 3 puak. Ni puak Yahudi saja, hak non-Muslim. Lepas tu hak Badui ni, dia kabilah-kabilah lain pun setuju belaka dengan Islam. Semuanya nak tunduk kepada Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian yang dikenali dengan nama Piagam Madinah. Inilah orang panggil satu perjanjian pakatan yang terawal di dunia, di mana Islam yang dominan, Islam di atas sekali, yang melibatkan orang bukan Islam. Jadi buat pakatan cara Islam ni memang tak ada masalah lah. Begitu. Kita boleh bekerjasama dengan orang bukan Islam dengan syarat-syarat Islam. Gitu. Maka dalam Piagam Madinah tu banyak disebut, antara lain maknanya hak adalah sama. Hak orang Islam dengan hak orang bukan Islam sama, tidak ada perbezaan. Apa yang diperoleh oleh orang Islam diperoleh juga oleh orang bukan Islam. Termasuklah hak keselamatan, dan juga hak perlindungan. Hak ini gapo saja hak orang Islam boleh, orang yang tidak Islam yang menjadi warga negara Islam pun boleh juga. Inilah dia panggil negara Islam yang pertama. Dia panggil negara yang berkebajikan, yang berdasar kepada Islam. Hak kita nak buat kedian ni, nak tiru hak tu lah ni. Tapi dalam perjanjian ini, walaupun mereka awalnya Piagam Madinah ni, perjanjian Madinah ditandatangani oleh semua pihak, tapi di sana ada satu
apa nama ni, proses. Mula-mula tu pakat setuju belaka. Ya. Sebenarnya hak non-Muslim pada masa tu hak dominannya Yahudi lah. Kristian pun ada juga, tapi tidak dominan sangat. Sebab Yahudi ni dia pegang ekonomi pun dia pegang, politik pun dia pegang, sosial pun dia. Boleh katakan sebelum pada Islam hari ni, Yahudi lah yang menguasai Madinah dari semua segi. Ni Yahudi zaman dulu lagi dia menguasai orang. Jadi apabila begitu, selepas pada 6 bulan, apa nama tu, berlakulah perang Badar. Apa berlaku perang Badar ni, Islam mendapat kemenangan dalam peperangan itu. Islam dapat kemenangan dalam peperangan itu. Apabila Islam benar dalam peperangan Badar ni, puak-puak Yahudi ni, dia kata ini Nabi yang sebenar. Inilah Nabi yang sebenar yang diutuskan kepada kita dan disebut dalam kitab Taurat. Jadi puak-puak Yahudi mengakui Muhammad ni Nabi yang sebenar. Pasal apa? Pasal benar dalam peperangan. Apabila benar dalam peperangan Badar ni, kerajaan Islam Madinah semakin kuat. Yahudi pun sokong. Hingga siapa? Nabi sendiri pun dia intirah dia ni seorang Nabi. Ini Yahudi punya kerjaan. Kemudian apabila berlaku pula peperangan Uhud, dalam perang Uhud ni Islam kalah. Dia gitu kan? Walaupun perang awalnya benar, tapi ada silap teknik sikit, kalah. Hingga siapa ramah lah dia punya pada orang gugur syahid, termasuklah pak saudara Nabi sendiri, Hamzah. Apabila kalah, ni perangai Yahudi. Dia mulai gonjak dah. Ragu-ragu dah selama dalam perang Badar masa benar dulu kata, ni Nabi yang sebenar. Apabila perang Uhud ni kalah, dia kata, mana pula ni? Ni jenis ngongek tak lekat unyak ni pun perangai Yahudi juga rupanya. Sekali begitu, sekali begini ni. Lepas pada tu ketua dia nama Ka'ab bin Ashraf. Ni patut ingat sejarah ni. Ka'ab bin Ashraf ni apabila dia ragu dah, apabila Islam kalah, dia takut Islam ni terus kalah. Jadi orang cari makan macam puak-puak Yahudi ni, dia nak kerajaan hak benar semua. Jadi kalau kerajaan benar ada sokong, pasal dia nak cari makan, nak tupai cari makan. Lagu tu perangai huduh puak-puak ni. Jadi bila nampak kerajaan Islam ni kalah, dia kata berat ni lagu ni, kita kena cari hak benar. Lalu Abdullah Ka'ab bin Ashraf ini pun dengan 40 orang puak-puak dia terus pergi ke Mekah, dan mereka juga lepas pada tu dah tak percaya dah kepada masa kalah dalam perang ni kan. Dia jumpa dengan Perdana Menteri Mekah pada masa itu ialah Abu Sufyan. Dia buat perjanjian setia, buat perjanjian setia dengan Abu Sufyan, buat perjanjian setia dengan kerajaan Mekah. Sebab dia kira lepas pada ni Islam akan kalah, kerajaan Mekah akan menang. Tu cara Yahudi ni. Dia tidak setia, tak jujur. Perangai ni pas kali ni berlaku ni. Perangai nak cari makan. Perangai sokong hak mana boleh benar. Tak kira lah betul salah. Siapa dia boleh benar, maka dialah akan disokong oleh Yahudi. Betul ke salah ke, kafir ke Islam, tak kisah. Sebab tujuan dia nak pegang ekonomi, pegang politik, dan nak pegang kepentingan dia. Kemudian tak apalah, apabila Ka'ab bin Ashraf ketua Yahudi ni dengan 40 orang pimpinan dia berjumpa dengan Abu Sufyan dan buat perjanjian setia dengan Abu Sufyan dengan sendiri, artinya dia sudah mengenepikan perjanjian dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kes. Hak berat sekalinya yang menyebabkan Rasulullah serang puak-puak Bani Nadir ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 orang sahabat. Ni patut ingat sejarah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 orang sahabat ni
termasuklah Abu Bakar, Umar dan Ali buat perjanjian, buat appointment nak jumpa dengan puak-puak Bani Nadir. Puak Bani Nadir ni sudah orang panggil apa dah? Sudah menyeleweng dah. Sudah tak setia lagi pada perjanjian. Jadi Rasulullah bersama dengan 10 orang sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan Ali nak buat pertemuan dengan Bani Nadir untuk minta bantuan dalam menyelesaikan kes 2 pembunuhan yang berlaku yang dilakukan oleh orang Islam, bunuh orang yang berjanji setia dengan Bani Nadir. Ia ada puak Bani Amir. Bani Amir ini dia ada janji setia dengan Bani Nadir Yahudi ni. Bani Amir ni orang Madinah lah. Tapi dia ni ada janji setia dengan dia punya Bani Nadir, puak-puak Yahudi ni. Berlaku sedikit lagu mana cerita panjang pula situ, dia menyebabkan terbunuhnya 2 orang secara tidak sengaja. Secara tersalah dan tidak sengaja terbunuhlah 2 orang puak Bani Amir ini. Adalah kes tu. Kemudian Rasulullah pun berjumpa dengan Bani Nadir, buat pertemuan nak bicara. Dan mereka itu pun berjanjilah nak berjumpa dengan Rasulullah di satu tempat sekian-sekian, di rumah sekian-sekian. Rasulullah pergi ya. Rupa-rupanya Bani Nadir ni ambil kesempatan hak perjanjian mau'id atau appointment nak jumpa dengan Rasulullah tu, dia ambil peluang tu nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hak kemuncak dia. Dia tipu. Dia tipu ni pun perangai Yahudi juga ni. Jadi apabila Rasulullah sapa ke rumah apa namanya hak yang disediakan tempat pertemuan tu, rumah tu pasal jenis 2 lapis. 2 lapis lah kita dalam negara. Rumah tu 2 lapis, lepas tu ada dinding. Dinding tu macam ginilah, balik atas tu pun boleh apa nama tu boleh tengok bawah ni. Jadi puak-puak Bani Nadir ini merancang untuk bunuh Rasulullah melalui Amru bin Jihash. Ini penjenayah besar ni. Seorang Yahudi namanya Amru bin Jihash bin Ka'ab. Tu dia, Al-Yahudi. Dengan cara nak lempar batu daripada atas sutuh ni tempat Rasulullah duduk tepi dinding tu. Dia rancang letak batu besar atas sutuh dia tu, sama betul dengan dinding tempat Rasulullah menyandar duduk tu. Gitu. Siap dah. Apabila sampai ke rumah tu, Rasulullah duduk situ lah. Dia selesai Rasulullah duduk situ lah. Secara terhormat lah kononnya kan. Tapi atas tu ada batu besar nak rembah atas kepala Rasulullah. Ni jahat, kata jahat Yahudi ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah melalui Jibril pun siapa menyatakan bahawa wahai Muhammad, kamu sedang dirancang, Yahudi sedang merancang untuk bunuh kamu dengan cara remah batu daripada atas itu. Tepat betul, sama betul yang kamu duduk ni. Rasulullah pun pikah bangun dan cabut keluar dan terus balik ke Madinah. Tak ada. Pasal wahyu dah mari dulu lagi. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kamu duduk dalam keadaan bahaya, atas kepala kamu ni ada batu besar yang Bani Nadir ni merancang nak bunuh kamu dengan nak hempak batu di atas kepala kamu. Rasulullah pun bikah bangun, cabut keluar dan terus balik ke Madinah dengan sahabat-sahabat 10 orang tadi, dan serta-merta Rasulullah bentuk satu angkatan tentera untuk mengepung dia punya puak Bani Nadir ini. Dan ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-4 Hijrah. Panjang sikit cerita dah. Jadi oleh kerana kawasan perkampungan ataupun kediaman puak Bani Nadir ni, dia orang panggil apa? Macam Israel ni lah, dia buat benteng, tembok tinggi, payah nak masuk. Macam Israel duduk tinggi puak-puak dia ni. Dia benteng nak masuk ke dalam kawasan dia tu cukup payah. Jadi Rasulullah kepung dia punya kawasan dia tu sepanjang 6 malam.
Ni malah kepung kawasan tu. Nah. Lepas pada tu Rasulullah merancang apa nama tu, supaya Ka'ab bin Ashraf ketua dia tu dibunuh. Oleh kerana dia punya Ka'ab bin Ashraf ni, ketua Yahudi ni, sudah berniat jahat untuk bunuh Rasulullah SAW. Rasulullah pun kira orang ni orang jenis apa nama tu, orang ni jenis halal darah dah lah. Sebab niat dia jahat benar, dan Rasulullah telah buat satu perancangan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Jadi yang membunuh Ka'ab bin Ashraf ni, Rasulullah lantik siapa dia? Muhammad bin Maslamah wa Abu Na'ilah Silkan bin Salamah bin Waqsh, iaitulah saudara susu kepada Ka'ab bin Ashraf. Adik-beradik susu kepada Ka'ab bin Ashraf. Dan ada banyak lagi, beberapa orang lagi. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf ni dibunuh oleh kumpulan pembunuh yang diatur oleh Rasulullah SAW ni. Sebab orang ni orang jenis halal darah dah. Lepas pada Ka'ab bin Ashraf tu mati, ketua dia mati dibunuh oleh puak Islam. Jadi puak-puak duduk dalam kepungan, duduk dalam benteng tu sudah mulai lemah semangat. Lalu Rasulullah kepung dan merempuh masuk setelah nem malam duduk situ, nem malam duduk kepung tu. Akhirnya Rasulullah masuk, dan akhir sekali apabila bunyi kata Ka'ab bin Ashraf ketua dia ni mati, masing-masing hak duduk dalam itu dah mulai apa gelabah dah lah. Akhir sekali dia mengaku kalah. Dia mengaku kalah. Dalam masa kepung itulah Rasulullah tebal pokok-pokok tamar dia. Pokok-pokok tamar dia Rasulullah tebal dan bakar. Jadi timbullah soalan. Soalan lagu mana? Soalan dia kata puak-puak hak dalam apabila Rasulullah tebal pohon tamar dalam perang ni, pegang bukan semua tebal hak tertentu saja. Patut Rasulullah bakar untuk apa? Menakutkan mereka supaya mereka itu menyerah. Ada hak tebal, ada pun. Dan Rasulullah bakar bagi itu. Jadi puak-puak ada dalam dia kata, wahai Muhammad, kamu mendakwa kamu ni apa nama tu membawa rahmat, tapi kamu telah mengkhianati harta benda kami dengan pergi tebal pohon tamar kami dan bakar pohon harta benda kami, sedangkan kamu mengaku kamu Nabi. Dia main buah tu. Lalu turunlah ayat ni. Ni sebab ni. Rasulullah pergi tebal, pergi bakar dia pohon tamar harta benda dia ni, sebenarnya nak suruh mereka ni, orang panggil nak ajar. Ni dalam peperangan ni. Jadi mereka semakin lemah dan semakin takut dan semakin tak boleh buat apa dah apabila ketua mereka kalah. Lalu dia kata, Allah tahu waktu ayat ni, ma qata'tum min linah. Dia berasa orang Islam ni, orang bagi tidak Islamik lagi duk penuh harta benda orang. Ya, dia nak bunuh Nabi tu Islamik ke lagu tu? Jadi Nabi buat tindakan balas lagu dia padan dengan muka kamu tu, sebagai kumpulan manusia penjenayah yang tak kerti bahasa. Jadi dalam peperangan ni bukan setakat pokok tamar tebal, orang tebal lagi. Dalam perang ni orang tebal lagi. Padan dengan muka kamu yang tak erti menghormati perjanjian dan sangat jahat untuk membunuh Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala mengizinkan. Allah Ta'ala kata, ma qata'tum min linah, mana-mana jua pohon kerma kepunyaan musuh, qata'tum yang kamu tebal. Linah tu kerma ni. Linah ni buah kerma hak lain daripada ajwah. Dan kerma ni jenis banyak ni. Ada jenis ajwaf,
Lain pada ajwah dia panggil linah. Jadi mana-mana pokok kerma yang kamu tebal, au taraktumuha, atau kamu membiarkannya tegak berdiri, qaimatan, itu tegak berdiri, ala usuliha, seperti keadaan asal. Hak kamu tak tebal lah. Hak mana kamu tebal, hak kamu bakar, dan hak kamu tak tebal biarkan hidup macam biasa, fa biiznillah, maka ia dimulakan itu dengan izin Allah. Tuhan kata tebal lagi lah, tak apa, Tuhan izin. Jadi kita orang Islam ni, dia Tuhan izin, tak ada masalah lah. Dia kata kan? Apabila Tuhan dah izin, boleh buat kerja. Padai dengan muka dia tu. Sebagai satu tindak balas kepada manusia yang sangat jahat. Inilah bahasa yang dia reti. Maka dia bahasa lagu-lagu, bahasa perjanjian dia tak reti, bahasa perundingan dia tak reti, bahasa hormat menghormati dia tak reti. Jadi bangsa yang jenis tak ada maruah macam ni, ini dia. Tuhan izin. Gitu. Waliyukhziyal fasiqin. Dan Tuhan izin ni untuk menipu kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Sebab dia ni jenis orang jahat, tak reti hormat ke orang, berniat jahat nak bunuh Nabi, mengkhianati Islam, puak-puak ni orang fasik. Orang mungkin janji ni orang fasik. Berjanji lelek-lelek dah, boleh mungkin janji lagi. Itu fasik orang jenis lagu ni. Janji lelek-lelek dah, kajak dengan kajak dah bayar royalti minyak 5%. Tak tahu mana Ini orang fasik, bukan orang tak ada buat kira orang jenis lagu ni. Kalau orang atau orang adil, orang yang tidak fasik, tidak bunuh, tidak khianat, dia tak akan mungkin janji gapo pun. Jadi orang mungkin janji ni perangai Yahudi sebenarnya. Yang kedua, Tuhan sendiri kata fasik, orang jenis fasik. Sebab dia kata, Allah yang kata fasik, bukan kita kata. Dia fasik-fasik ni kita faham tak apa fasik? Fasik ni kalau buah dia panggil apa? Kalau buah-buah kan, kalau rusak tu dia panggil apa? Buruk. Kalau nasi makan dia nasi hak lama hak orang tak boleh makan dia panggil apa? Basi. Kalau orang hak perangai huduh tu dia panggil fasik. Jadi orang fasik ni supung hak nasi basi tu lah. Supung buah buruk tu. Dan kalau kita milih, kita pergi kedai, kita pergi pilih ke buah-buah bagai buruk ni. Bagai buruk ni orang tak pilih, dah orang tak atas rumah, dah orang tak atas padak, dah orang tahu dah tahu siapa ya. Dah bagai buruk ni. Nasi basi orang tak taruh, dah orang tahu dah tahu siapa ya. Kedai basi dan buruk tak sedar raya lah. Walaupun buah buruk nasi basi ni dia kata, ambo tidak basi, ambo tidak basi, ambo bagus. Bagus mana musuh mangan tu. Tak sedar bersyarah nak mempertahankan fasik dia tu lah. Orang tahu, dunia sudah tahu, kamu sudah fasik, puak kamu sudah rusak. Orang takkan pilih kamu. Kalau orang pilih juga, fasik juga aja pilih tu. Hanya orang fasik yang memilih orang fasik jadi pemimpin mereka. Dan orang fasik ni waliyukhziyal fasiqin. Allah Ta'ala membenar Nabi tebal, memusnahkan harta benda dia tu untuk menghina orang fasik ni. Sebab orang fasik ni orang yang sudah dihina oleh Allah Ta'ala. Sebab apa dia dihina oleh Allah? Sebab mereka sudah menghina Rasulullah, menghina Islam, menghina perjuangan Islam. Padahal kalau Allah Ta'ala menghina balik dia pun, supaya puak-puak Yahudi menghina Nabi di zaman Madinah dulu. Nabi-Nabi ni orang bawa Islam, orang berjuang Islam. Sebab Islam ni agama, dia tak ada kaki tangan Islam ni. Dia kena ada orang je perjuangkan dia. Dia kata hamba tidak menentang Islam, cuma menentang orang bawa tu je. Orang bawa dengan Islam sopoi lah, sopoi lah. Jadi orang-orang jenis lagu ni sebenarnya orang fasik. Jadi Tuhan benar pada Rasulullah ini. Jadi maknanya Yahudi yang duduk dalam kawasan tu kono-kono yang nak suruh nampak puak-puak Rasulullah ni jahat dah. Dia musnah harta benda orang, dia duduk tebal pokok tamak orang, duduk bakar harta benda dia. Akhir sekali apa nama tu, apabila berjaya masuk dalam
kawasan dia tu. Jadi berlakulah perdamaian, maka Rasulullah membenar. Rasulullah usir dia. Mana puak-puak kamu Bani Nadir ni tak boleh duduk sini dah. Tak boleh duduk di Madinah. Kamu ni semua orang tak layak jadi warga negara Islam lagi. Kamu adalah pengkhianat. Nah, maka dalam keadaan itu Rasulullah benar, siapa-siapa yang nak keluar daripada kawasan ni, nak duduk kawasan lain pula di Khaybar. Mula-mula dia diusir ke Khaybar, lepas tu diusir ke negeri Syam. 2 kali kena hambak ni. Tak benar lagi duduk dalam negeri Madinah ni. Kemudian rumah-rumah mereka tadi, rumah-rumah dia buat comel-comel lah. Rumah dia buat kawasan dalam benteng tu. Orangnya perutuh habis rumah tu. Rumah-rumah tu perutuh habis. Dia takut orang Islam guna rumah-rumah dia ni. Dia takut orang Islam guna, dia romok perutuh habis rumah-rumah tu. Dan dalam keadaan tu dia ambil hak boleh guna tiang ke apa boleh guna tu, boleh Rasulullah kata ambil semua. Ambil semua hak mana boleh muat utah, muat apa, ambil gilah. Nah, dia apa moga dia yang putus sendiri, dia maka ambil lah hak mana boleh muat utah, muat apa, dia pakai usung lagi waktu habis harta benda dia. Kecuali senjata Rasulullah tak benar. Senjata tak situ. Nah, apa saja jenis senjata tak benar waktu habis. Cuma hak barang-barang keperluan dia Rasulullah benar waktu habis. Hasil dari 10 puak-puak dia keluar daripada kawasan itu, Rasulullah dan para sahabat bakar semua kawasan itu. Rasulullah bakar, nak suruh tak ada lagi bekas Yahudi yang jahat ni. Hapus semua sekali. Sebab tu Israel pakai hari ni dia ada benda ni. Dia ada benda dengan sejarah ni. Tak timbul jahat dia tu. Dan Israel dalam the great Israel dia ke kawasan termasuklah Madinah. Israel besar ni dalam peta dia termasuk kawasan Madinah yang punah diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang cerita ni. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambilnya, memang Yahudi ni satu bangsa yang tak boleh pegang janji. Satu bangsa yang khianat, satu bangsa yang berniat jahat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjatuhkan Islam, dan bangsa yang buat pakatan jahat dengan musuh-musuh Islam di Mekah untuk menyerang Islam. Padahal kalau dia kena hambak, kena usir, tak ada benar lagi duduk di bawah pemerintah Islam. Begitu. Sebab ia bercanggah dengan perlembagaan dan perjanjian yang dibuat di antara Rasulullah dengan Yahudi sebelum pada tanda tangan belaka dah kan. Wa ma afa Allah. Kemudian apabila mereka itu diusir dari kawasan itu, maka mereka tinggal harta benda, tanah, kawasan itu luar tanah, kawasan tanah, tumbuh-tumbuhan, berapa harta benda semua pakat tinggal belaka. Jadi harta tu jadi harta rampasan perang. Harta tu jadi harta rampasan perang. Maka turun ayat ni, wa ma afa Allah. Apa saja yang Allah kurniakan. Afa'a tu kurnia. Kurnia ni dia panggil al-faid. Dia ada 2 istilah ni. Istilah pertama dia panggil al-faid. Al-faid ni harta rampasan perang yang diperolehi dengan mudah, dengan tak payah memucuk kuda dan tak payah perang. Macam harta yang dirampas melalui Bani Nadir ni tak kena tak perang pun. Mereka tu sanggup untuk keluar dengan damai. Kalau sah lagi dia panggil harta rampasan perang juga dia panggil ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang yang berlaku setelah perang. Setelah perang dapat harta rampasan perang tu, itu dipanggil ghanimah. Boleh beza dua ni. Al-faid mana harta benda yang boleh daripada peperangan yang boleh dengan mudah tak payah perang. Al-ghanimah harta rampasan perang juga. Maka dia boleh selepas perang. Nampak tak? Jadi wa ma afa Allahu ala rasuli. Apa dan apa yang Allah kurniakan kepada rasulnya, al-faid dari harta peninggalan harta mereka, harta benda mereka. Itu mana al-faid, harta peninggalan harta mereka yang telah diusir. Itu maka kamu orang-orang yang turut serta dalam peperangan ini tidak berhak mendapatkannya.
Tu ada bawah tu 2 3 ni 2 tu, harta peninggalan tersebut ialah yang dinamakan mengikut istilah syarak harta fight. Hak fight macam ni, iaitu mana-mana harta orang kafir yang didapati oleh orang Islam dengan tidak perang. Itu panggil fight. Kalau ghanimah, harta yang diperolehi dengan perang. Kedua-dua tu adalah halal, menjadi milik orang Islam yang perang atau milik negara Islam. Tapi harta fight ini, kata Allah, kamu wahai orang Islam yang turut perang ini tidak berhak mendapatkannya. Kenapa? Fama aujaftum alaih, karena kamu tidak memecut. Aujaftum alaih ini kamu tidak memecut dalam peperangan itu, min khailin sebarang tidak memecut seekor kuda pun. Mana tidak menyeredak lah. Wala rikab, dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Walakinna Allah, tetapi Allah yusallitu, memberi kekuasaan rusulahu, kepada rasul-rasulnya, ala man yasha, mengalahkan sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak payah berperang. Itu kuasa Allah lah. Allah nak menentukan menang dengan tidak perang apa boleh, nak menang dengan melalui perang apa boleh. Dan dalam sejarah peperangan Rasulullah, ada hak benar dengan perang, ada hak benar dengan tak payah perang. Musuh lari dulu lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah amat berkuasa. Ala kulli syai', atas setiap sesuatu. Qadir mana maha berkuasa. Ala kulli syai', atas segala-galanya. Ini satu kenyataan yang besar. Allah Ta'ala ni boleh nak buat lagu mana pun, sebab dia lah tuannya, dia lah yang maha berkuasa, dan dia boleh buat keputusan apa saja. Tak ada siapa boleh membantahnya. Itulah dia Allah. Yang kita duduk baca ni kalamullah ni. Ni tuan dia pun duduk dengar ni, kita duduk cakap kalamullah ni. Jadi harta rampasan perang itu Rasulullah tidak bagi kepada orang-orang yang ikut perang. Tapi harta ni dia jadi harta, bukan harta Rasulullah. Maksud Rasulullah, Allah Ta'ala beri kepada Rasul ni, artinya Rasul sebagai ketua negara. Boleh faham? Maknanya harta rampasan perang ini menjadi harta negara, terpulang kepada Rasulullah sebagai ketua negara untuk nak bagi kepada orang-orang yang berhak. Bukan kata bui peribadi ke Rasulullah. Dia pemimpin negara masa tu, tidak macam pemimpin negara zaman ni. Harta negara pun nak jadi harta hak milik sendiri. Mana boleh lagu tu. Jadi harta negara macam harta dia jadinya. Tak betul. Harta negara lah, tak boleh. Sebab harta negara tu dimiliki oleh rakyat. Hak rakyat. Bagilah dia sebagai hak rakyat. Bapa duk bagi harta tu macam hak dia? Punah ngerti nah. Bagi itu bagi diluluh dalam parlimen sebagai hak, sebagai hak rakyat yang diberi oleh kerajaan. Maknanya dalam masa pemerintahan 50 tahun lebih ni, rakyat mendapat berapa ribu? Dapat 500 riyal selama 50 tahun lebih. Jadi 500 riyal tu terima kasih lah, kita dapat 500 riyal. Demo lain dapat 500 juta. Tak apalah, kita terima kasih dah. 250 juta tu bahagian lembu ya saja. Jadi kita 500 riyal tu boleh kira dah lah. Tapi apa siapa kau punya kat nak pergi ambil hak dia punya kata macam-macam? Kalau siapa orang ada mengadu, dia kata ustaz habis muka hamba kena bekak beki habis muka. Kata apa? Nya naik siku lutut, dia kata. Hamba kata tak apalah, 500 tu buat beli ubat bekak muka.
Apa siapa lagu tu? Builah sebagai sepatutnya jabatan kerajaan kena bagi barang tu. Apa siapa kau pekat orang parti baginya? Situ pun tak betul dah. Pasal barang tu barang harta kerajaan nak beri ke rakyat. Pegawai kerajaan lah bagi-bagi je. Apa dah kau pihak orang-orang parti? Patutnya kata macam-macam lah tu. Allah. Dia nak bagi, kita sudah kata kau orang bagi lillahi ta'ala lah. Allah berat ngerti nak. Tiru kat Rasulullah sikit nah. Dia kata Allah, kamu dapat maklumat. Ni apa nak rayak sikitlah. Dia kata nak kerajaan ni Kelantan ni tak buat masjid. Hanya buat masjid di ke mana tu? Di kata panjang, masjid biji satu yang dia buat. Astaghfirullah. Jadi amo kena jawablah bagian ni. Tuan-tuan semua, urusan masjid ni dibawa dari segi undang-undang. Biar reti undang-undang kata nak kecek ni. Ni kena turut lu, jangan duk turut. Masjid-masjid ni tuan-tuan semua, kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Masjid ni di bawah jagaan dan peliharaan dari segi undang-undang tubuh negeri Kelantan, di bawah majlis agama dan adat istiadat Melayu Kelantan, di bawah ke bawah dulu yang tuanku. Awak jadi berkecek tak terpasang gitu. Nak buat masjid ni kena dapat kelulusan daripada majlis agama Islam. Nampak tak? Majlis agama Islam lulus baru boleh buat. Kalau majlis agama Islam tak lulus, tak boleh buat. Dan yang kedua pula, masjid-masjid seluruh Kelantan ni memang sudah cukup belakang dah nak buat Jumaat. Kalau Binjai ni masjid sudah ada dah. Nak buat gapo lagi Binjai, masjid Jumaat ada dah. Satu mungkin masjid, mungkin tak ke dua Jumaat, mungkin. Biar reti masuk kata gak. Dan masjid ada dah semungkin sah Jumaat. Pihak majlis sudah menunggu sah satu mungkin. Dan mungkin ada pula dia punya kawasan-kawasan ni cukup syarat jemaah ke. Majlis agama yang menentukan. Jadi kalau duk ukit hal majlis, duk ukit hal masjid ni mana menghina majlis agama Islam. Menghina majlis agama Islam, menghina ke bawah dali tu aku. Dia masjid ni so yang tak boleh banyak, so ya. Ni, sepungan raja ya, pemerintah. Sultan so negeri ni so je. So negeri so sultan, sebut so kawasan. So mungkin so masjid. Dia tak boleh dua masjid Jumaat, tak boleh. So negeri so sultan, dia kata kan ni. Dia apa kita dah ada dah sultan dulu satu masa dulu. Dah ada dah sultan Kelantan. Gilatik sultan lain apa? Gila tabah sultan lain di Keterangan. Dan tak terbatal lepas kena ni tak terbatal lepas tabalan tu. Tidakkah itu satu penghinaan kepada yang ke bawah dulu tuanku? Satu penghinaan kepada ke bawah tuanku, tapi oleh kerana puak dia yang buat, tak ada siapa dia ambil tindakan. Tapi itu satu benda boleh usir. Kau nak kira boleh hamak dan tubik pada Kelantan ni. Sebab sudah diraka kepada ke bawah doli. Tu. Jadi panjang cerita dia. Orang yang derhaka pada raja ni, kalau zaman dulu kena hambak dah. Jadi raja lain pun boleh lantik. Habislah ceritanya. Nah. Jadi tuan-tuan semua, jangan kecek lebih-lebih lah nenek. Koyak betul-betul lah, nak koyak gaf pun koyak lah, koyak molek. Tak usah duk tenang terajar kau orang lain nenek. Nak buat masjid buat lah. Pihak majlis agama benar kan buat lah, tak usah tu. Gitu. Ma'afa Allahu ala rasulih. Apa Allah yang Allah kurniakan kepada rasulnya? Ma'afa Allahu ala rasulih. Apa yang Allah kurnia kepada rasulnya daripada harta musuh penduduk min ahlil qura, daripada penduduk negeri. Ahli qura ni penduduk negeri
ataupun bandar ataupun desa pun dia panggil ahli qura belaka lah. Dengan tidak perai, itu mana maaf Allah. Apa saja harta rampasan perai yang Tuhan beri kepada Rasul sebagai ketua negara, yang menjadi hak milik negara lah. Walaupun bunyi Rasul, tapi bukan milik peribadi Rasul. Rasul tu sebagai ketua negara. Mana kita orang Islam ni zaman dulu lagi dia bahas masalah negara ni. Jadi kita kena ambil berat hal negara ni. Dan Rasul-Rasul ni sebagai ketua negara. Hak mana kekayaan, hak mana rampasan perai yang Tuhan beri dengan cara mudah ahli qura di sini ni ialah puak-puak Bani Nadir yang diusir keluar daripada usir keluar daripada Madinah kerana mereka deraka pada negara, deraka kepada Allah dan Rasul dengan mungkir janji, dihambak keluar. Maka harta-harta ni menjadi harta negara, bukan milik sesiapa lagi. Walaupun begitu, Tuhan tentu selalu dah harta negara ni kena bagi molek, Tuhan tentu selalu orang-orang ni falillah, maka ia tertentu bagi Allah. Hak tertentu bagi Allah ni ialah harta ni kekal menjadi milik negara. Bukan makna bagi Allah, bukan harta tu Allah nak milik, tak. Masa milik Allah ni maknanya milik semua rakyat lah. Rakyat hak lain ni ke, rakyat hak akan datang ke, boleh guna harta ni untuk membantu rakyat. Itu mana Allah. Wali Rasul dan juga bagi Rasul. Rasul pun begitu juga sebagai ketua negara. Dia ada hak. Wali zil qurba, ni Tuhan tentu orang-orang ni. Orang-orang ni layak. Allah tu begal kepentingan umum. Rasulullah sebagai ketua negara, boleh dia tarbiyah harta ni untuk nak bagi pada sesiapa. Orang diberi khusus juga wali zil qurba, dan bagi kaum kerabat Rasulullah. Sebab kaum kerabat Rasulullah ni dia tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. Maka harta-harta rampasan perai ni diberi khusus untuk mereka, sebab mereka pun nak hidup juga kan. Wal yatama, ni orang-orang hak kena bantu ni, anak-anak yatim. Tu harta rampasan perai ni juga kena beri kepada anak yatim. Walaupun orang perai tu tak boleh. Tapi kalau dia tu anak yatim, wal miskin, dan orang miskin, kalau orang perai tu jenis orang miskin, dia boleh makan juga atas dasar dia miskin. Wa ibnis sabil, serta orang-orang musafir yang keputusan. Ibnis sabil ni anak jalanan dia panggil, orang-orang yang putus belanja di jalan, boleh juga guna duit ini untuk membantu mereka. Bapa yang Tuhan bagi lagu tu kaila yakuna dulatan, ketetapan yang demikian supaya harta itu kaila yakun, supaya tidak hanya dulatan beredar bainal aghniya minkum, beredar di antara orang-orang yang kaya di kalangan kamu sahaja. Ini dasar dia. Harta negara ni tak boleh bagi kepada kroni saja, kena bagi biar menyeluruh. Anak yatim, orang miskin itu, orang-orang yang susah dan sebagainya, orang ni kena wirata. Jangan hanya harta ni duk belungguk di atas puak-puak kroni hak kaya-kaya je. Jadi hak kaya semakin kaya, hak kaya makin kaya, hak miskin makin miskin. Pasal apa? Pasal harta negara tu duk beredar di kalangan puak-puak kaya je. Jadi puak-puak miskin ni boleh lah 4-5-16 tahun sekali 500, 100. Tapi bagus dah kita berpuji daripada tak boleh langsung ni. Tapi hak kaya tu lah yang dia membolok harta negara ni. Ini masalah. Mana? Mesti dah. Dan memang kita setuju, tak ada masalah benda tu. Tapi jangan duduk harta negara ni jadi bagi rakyat 500 ni, Allah bagusnya 500 tu rakyat berasa Allah syukurlah. Dan kita pun terima kasih sebenarnya, kita pun sokong, tak ada masalah. Sebab tu kita suruh pakai daftar belaka. Tapi hak miskin-miskin kemarin mau dapat laporan, ramai juga hak tak boleh.
Hak miskin yang gaji bawah pada 3,000 ramah tak boleh. Pasal apa? Pasal ada pula dia punya, dia panggil rock block tengah jalan ni. Penapisan tengah jalan tak boleh. Jadi yang berharap hak miskin hak tak boleh ni kena tulis surat kepada Perdana Menteri, ataupun biar ahli parlimen kita sebut dalam parlimen, tulis jangan duduk dia ni, ataupun akad tangan royak kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhan aku, aku yang berhak tak boleh kerana dikhianati oleh puak-puak ni, jadi aku serahlah urusan ni kepadamu. Kalau nak doa apa boleh beri doa, Allahumma alaika bihim wa akfinahum bima syi'ta. Boleh ingat doa tu? Allahumma alaika bihim wa akfinahum bima syi'ta. Ya Allah, Allahumma alaika bihim, aku serahlah urusan ni kepadamu ya Allah. Wa akfinahum, dia selesailah bima syi'ta, sebagaimana yang kau kehendaki. Surah ke Tuhan terus. Orang-orang yang berhak yang tak dapat hak ni, nombor satu royak kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, puak-puak yang zalim yang duk sekat rezeki aku, duk sekat hak-hak orang miskin ni, aku serahlah kepadamu biar kamu berurusan dengan dia. Lepas tu tulis surat kepada Perdana Menteri, supaya Perdana Menteri tahu bahawa hak orang yang berhak ni tidak disampai, disekat oleh puak-puak pengkhianat ni. Dan beri kepada ahli parlimen, biar ahli parlimen kita sebut dalam sidang parlimen nanti. Senarakan semua sekali hak mana hak tak boleh, hak layak je lah, hak tak layak tak sah lah. Hak gaji pendapatan 3,000 ke bawah, ramai orang yang pendapatan 3,000 tak boleh kerana disekat. Jadi akhirnya kalau pembahagian harta negara ni tidak dibagi secara adil, maka harta ni dulatan bainal aghniya, harta ni duk berlonggok di kalangan orang kaya. Jadi akhirnya orang miskin mati kelaparan, orang kaya mati kekenyangan. Dia kenyang mati juga sebab dengan pacak kan, dia kenyang-kenyang gebok jatuh mati juga. Jadi ayat ni tuan-tuan semua dengan jelas mengajar kepada pemimpin negara dan kepada kita semua supaya harta negara ni jangan jadi harta mak bapak kita. Harta ni harta orang ramai, harta rakyat. Satu sen harta rakyat yang kita zalimi, dinafikan, akan dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk neraka seorang perempuan kerana kis seekor kucing. Orang puan ni dari segi Islam bagus dah, semaya puasa molek dah, tapi dia menafikan hak kucing, dia menafikan hak menata. Kucing ni dia kurung hingga sampai kucing tu mati. Padahalnya kalau tidak menafikan hak dia lepas kucing tu boleh pergi cari makan sendiri. Tapi dia menafikan hak kebebasan kucing, akhirnya kucing tu dia kurung dengan begitu zalim, tak bagi hak dia, dan kucing tu mati dalam kurungan. Maka perempuan ni walaupun dia baik dari segi semaya puasa, tapi dalam bakna dia zalim, akhirnya dia masuk neraka kerana kis seekor kucing. Jadi kis seekor kucing ni masuk neraka kalau kis seorang rakyat. Kis seorang rakyat itu lebih besar daripada kis seekor kucing lagi. Dia kena balik, ingat balik ni. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, fakhuzuhu, maka ambillah ia serta amalkan dia. Jangan dah ambil saja, amal sekali. Termasuklah dari sebab pemerintahan, bab harta rampasan, harta negara ni Allah Ta'ala sudah tetap dah kena gini. Hak dasar besar sekalinya, harta tu mesti dibahagi kepada orang berhak secara adil. Jangan harta tu duduk berlonggok di kalangan orang kaya saja, duk berlonggok di kalangan pemimpin pemerintah dan orang Qurani tertentu di kalangan hak kaya. Jadi hak kaya tokoh hak kaya, hak miskin juga ya Allah. Padahalnya kita mempunyai negara yang sangat kaya. Malaysia ni, harta pendapatan Malaysia ni kalau diurus dengan baik, maka rakyat Malaysia sudah tak ada dah orang miskin, akan dapat dibela dengan baik. Tapi oleh kerana tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasul, cuma rakyat boleh menikmati benda ni masa musim pilihan raya. Masa pilihan raya maka rakyat dibeli pula dengan harga masing-masing.
Jadi orang ni ada rega dah, orang ni rega sekian, orang ni rega, ada rega dah belakang dalam pilihan apa dapat maklumat. Siap belakang dah duit akan dibeli. Tok Ngulu harga 700 riyal. Orang ni harga 1000, orang ni 2000. Oh, jadi manusia ni ada harga macam lembu kubah ni dalam pilihan raya. Ini adalah rasuah politik yang sudah tidak menjadikan demokrasi tidak siomel lagi. Demokrasi pun tak dekat, Islam jauh je nak lagi lah. Ini semua rasuah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, hak mana rasul ayat kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu, hak mana rasul larang fantahu, mu kena berhenti. Mu kena berhenti. Sebab hak Nabi larang ni, hak rasul sudah benda tu benda bahaya. Termasuk dalam rasuah, menafikan hak orang, menzalimi orang, pekacak uduh, perut uduh dan sebagainya. Benda-benda hak rasul larang belakang, mu kena berhenti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga molek hubungan kamu dengan Allah, keimanan kamu, undang-undang kamu, syariat semua sekali kena bertakwa. Takwa adalah penyelamat manusia. Dia tuan-tuan semua kita tengok gini, ada kata supaya ya, takwa dengan tidak takwa. Supaya kok mana? Kita tengok gini je. Atas dunia ni orang dalam bab makan. Orang tidak takwa dalam bab makan, dia kata supaya jaga tak jaga apa, makan belakang ikut dah ni. Manis ke berapa masim. Sehari dua tu tak apalah. Ada lama tak lama kelamaan akhir sekali hak makan tidak bertakwa tu kan, tak jaga tu, nak bahaya kau kecil manis lah, buah pinggan lah, darah tinggi, macam-macam penyakit mari. Akibat daripada dia tak takwa, tak jaga dalam bab makan minum. Dalam bab agama pun sama juga. Orang tak jaga hari halal ni. Ni rasuah pun gomo, hak Tuhan anak pun gomo, tak kira hari halal. Pasal kita tak capu Islam dengan politik ni, kita tak capu kan? Islam cara dalam masjid je. Politik jangan dicapu. Ya boleh politik ni tak ada Islam kan, tak ada takwa, hanya gomo habis hari halal. Supaya dia kata. Habis ya. Jadi Islam ni speak benar jadinya. Tidak begitu. Islam ni luas seluas kehidupan manusia. Oleh kerana itu, wattaqullah, kena bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Kalau kamu tak si takwa, kalau kamu kerah pedah juga, kerah kepala juga, maka Tuhan wi amaran selalu. Tuhan ni dia tak buat orang, dan dia buat orang, maka tak habislah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, amat berat azab seksanya bagi orang yang melanggar perintahnya. Nak langgar perintah Allah, tak sedengar kata Allah, tapi risiko kena tanggung. Maka tak habislah. So lagi harta rampasan perai yang diboleh secara mudah dengan tak payah perai tak ada juga, tak boleh lupa juga lil fuqara'il muhajirin. Pemberian itu juga hendaklah diperuntukkan kepada fuqara, orang-orang fakir al muhajirin yang berhijrah. Ni jangan lupa. Ni orang-orang berjuang Islam belakang ni. Orang-orang fakir, orang Mekah sanggup tinggal rumah tangga, tinggal harta benda dia, dirapah oleh kerajaan Mekah harta benda, akhir dulunya dia kaya jadi miskin. Maka orang ini juga jangan lupa dalam pembahagian hak dia. Alladzina ukhriju min diyarihim, ia telah diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Dulunya ada negeri Mekah, yang hamak ke kerajaan Mekah. Kenapa? Sebab dia ni tak belagang dengan kerajaan Mekah tu kata. Pasal kerajaan Mekah kafir, dia Islam. Yang hamak ke kerajaan Mekah, sebab kerajaan Mekah ada kuasa. Jadi harta benda pun diusir daripada harta benda min diarihim, daripada negeri mereka, wa amwalihim, dan juga harta benda mereka, kerana berpegang teguh pada ajaran Islam. Rakyatnya Islam, kerajaannya tidak Islam. Akhir sekali hamak kalau kerajaan tidak Islam. Ya bertaruna fadlan minallah. Dia sanggup diusir, sanggup tinggal harta benda kampung halaman itu, tujuannya satu saja. Ya bertaruna untuk mencari fadlan minallah, limpah kurnia daripada Allah, waridwana, dan keredaannya. Sebab dia bahasa hak ni lebih besar lagi. Wa yansurunallaha wa rasulah, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Lalu Allah Ta'ala buat satu recommendation. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar dari segi keimanannya dan amalannya. Siapa dia sanggup tukar
Sanggup tukar harta benda dia, negeri dia, tanah air dia, dia sanggup tukar, sanggup hilang hak tu, tapi dia nak ke Islam. Dia sanggup tukar walaupun harta benda ambil gilah. Mu nak apa-apa gilah, tapi aku nak Islam. Nak kepada Allah dan Rasul, sebab Allah dan Rasul lebih mahal pada harta benda lagi. Orang yang sanggup buat kerja lagu ni lah orang tu orang benar. Orang betul-betul Islam, betul-betul beriman kata Allah. Ini pengasihat daripada Allah Ta'ala ni. Dan juga orang yang dapat harta ni juga ialah wallazina tabawwa'ud dar, orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah pun boleh juga harta ni. Wal iman, serta beriman sebelum mereka, yakni yang telah mendiami Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin, yang telah beriman lebih dulu daripada kebanyakan kaum Muhajirin. Fuak Madinah ni walaupun nampak Rasulullah hijrah lewat, tapi ada setengah-setengah orang Madinah ni beriman lebih awal daripada orang Muhajirin lagi. Setelah dia jumpa dengan Rasulullah, tu yuhibbuna, orang-orang Madinah ni yuhibbuna, mengasihi man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Ini sifat orang Madinah. Orang-orang berjuang Islam yang berhijrah ke negeri mereka, dia sayang ke orang tu. Tidaklah kata dia benci mari nupai negeri orang bahasa jenis dak. Hak yang benci ke puak-puak Muhajirin yang berjuang Islam, dia puak munafik ya. Nampak? Hak orang benci ke Rasulullah, benci ke orang Muhajirin ialah puak-puak munafik. Ini puak hak benci. Hanggang sahabat dia hasad orang Madinah, suruh hambak puak-puak Muhajirin jangan duduk di Madinah ni. Noyak bencinya kepada orang bawa Islam. Tapi orang Madinah sendiri hak beriman betul-betul tu, dia sayang ke orang berhijrah pada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, dan tidak ada pula dalam hati mereka, fi sudurihim tu dalam hati mereka, hajatan, perasaan berkehendak. Perasaan berkehendak mimma utu, kepada apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Maknanya kalau sekiranya harta rapasan perang ni, kalau takdir lah orang Madinah tak ada gia sikit abuk pun tak apa, asalkan orang Muhajirin Mekah dapat. Tak apalah kalau orang Muhajirin Mekah dapat pun dia tidak nak deki apa dak. Tapi oleh kerana dia pun dapat juga, tak ada masalah lah. Tapi memang tabiat orang Madinah ni gitu. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan. Khasasahnya dalam keadaan kekurangan dan berhajat. Ini perangai orang hebat orang Madinah ni. Bukan setakat dalam bagi harta rapasan perang ni. Tak ada nak berebut, tak ada nak berapa, tak ada nak balas ke apa dak. Memang perangai dia dah jauh dulu lagi, dia tolong orang Mekah ni. Hingga siapa hak dia perlu pun, hak dia berhajat juga, dia perlu juga pun, beri kepada Muhajirin juga. Dia mendahulukan puak Muhajirin, kerana puak Muhajirin ni mari ke Madinah ni bukan mari saja-saja, mereka mari tengah harta benda, sanggup tengah harta benda di Mekah, dan mari ni kerana berjuang Islam saja. Sebab tu dia hormat pada orang berjuang Islam. Tiba-tiba orang kita sekarang ni tak reti hormat pada orang berjuang Islam. Pakai siapa kau punya kat pakai serban, pakai jubah pun yang jelek lagi. Kau tak pakai jubah pun ustaz juga. Bapa yang duk istihad ustaz je, demo ustaz. Ustaz gila bapa nak pakai jubah tak sama kerja. Ikut awak, bukannya wajib pakai jubah. Tapi kalau benci kepada orang pakai jubah, benci kepada serban, benci kepada janggut, benci kepada sifat-sifat Rasulullah, itu jadi masalahnya. Itu jadi masalah. Supaya juga orang taruh janggut. Awak dah taruh janggut, tak ikut awak lah. Janggut dia bukannya wajib ke apa. Taruh boleh pada, tak taruh tak apa. Tapi kalau benci kepada orang taruh janggut, itu murtad. Murtad. Sebab jauh janggut Rasulullah yang ada bagi itu. Amalan-amalan sunat pun kita, awak nak buat sunat, buatlah. Awak nak sembahyang sunat, kau nak buatlah. Tapi kalau benci kau sembahyang sunat tu, dia tu murtad. Biar reti bahasa kata.
Sah batal Islam tu biar reti bahasa kata. Wa man yuqashuha nafsihi, kita habis sikit dah. Begitulah sifat orang Madinah ni yang senantiasa mengutamakan orang berjuang Islam. Dia mengutamakan orang Muhajirin bukan kerana Muhajirin itu orang Mekah. Orang Muhajirin orang berjuang Islam. Faham tak? Orang Madinah ni sangat hormat pada orang berjuang Islam. Hanya siapa dia mengenepi ke hak dia, keperluan dia, bui ke orang berjuang Islam. Dan dia pun orang berjuang Islam juga. Ansar pun orang berjuang Islam juga. Tapi rayanya sifat mengutamakan orang lain itu sangat tinggi di kalangan orang Madinah. Dan Allah Ta'ala kata, wa man yuqashuha nafsihi. Dan ingatlah, wa man yuqashuha syuha. Siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada syuh. Syuh ni mana kedekut ni? Syuha nafsi ni perasaan kedekut dan lobo yang ada pada dirinya. Siapa yang boleh jaga sifat kedekut, memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, orang kedekut ni semua ada belaka dah. Sifat kedekut ni ada belaka. Cuma pengurusan kedekut tu, jangan siapa kau punya kak turut area berdoa, kau siapa jadi semelik siapa gitu mau jadi nyakit pula adanya. Kedekut ni ada belaka. Sebab kalau tak ada kedekut pun bahaya juga. Bu tubik kan, jadi curah perut bahaya juga. Jadi kena balance di antara curah perut dengan semelik tu. Kalau curah perut doa pun tak ada juga, tak ada 2 hari lebih latek kalau semelik doa pun menyakit juga, pas hospital juga. Jadi siapa dia boleh jaga sifat kedekut dia tu, faulaika humul muflihun, maka orang itulah orang yang Tuhan jamin sebagai orang-orang yang berjaya. Itu jaminan Allah. Itu dia. Dan juga orang-orang yang boleh harta rampasan ini juga, walladzina ja'una min ba'dihim, orang-orang Islam yang datang kemudian, orang generasi yang akan datang ni. Boleh juga nak royaknya harta ni merata. Bukan setakat orang zaman tu, orang mari lepas pada tu pun boleh manfaat lagi pada harta ni. Walladzina ja'una min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang datang daripada mereka, datang kemudian daripada mereka, generasi kemudian pun boleh makan. Nak royaknya harta negara dijaga dengan baik, dibahagi dengan sempurna, diberi hak masing-masing, hingga sampai generasi hak mari ke dia pun boleh menikmati harta ni. Nak royak betapa cermaknya dan betapa baiknya, hebatnya cara kerajaan Madinah menjaga harta rakyat, menjaga harta negara. Orang-orang yang datang kemudian daripada mereka ni orang Muhajirin dan Ansar, yaqulun, orang kedia ni pun comel juga, ingat kepada orang dulu yang berjasa kepada mereka. Lalu dia berdoa dengan berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan juga bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam bab beriman. Mana kami berdoa supaya ampun dosa kami dan dosa orang beriman sebelum kami. Jadi kalau mereka tu tak ada, sudah pasti kami pun tak akan beriman. Jasa mereka lah, orang dulu pada kami itulah yang menyebab boleh bawa iman ni kepada kami. Mana orang-orang kedia ni mengenal jasa orang dulu. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah akan menjadikan dalam hati kami ghillan, perasaan hasad dan dendam. Ni masalah ni. Perasaan hasad dan dendam lillazina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang jadi masalah. Yang ada jadi masalahnya, ada sifat hasad, dengki dan dendam, kesumat terhadap orang beriman. Inilah yang menyebabkan timbul macam-macam sekarang ni. Yahudi kata sebagai contoh, kerana hasad, dendam dan dengki dia kepada Rasulullah dan orang Islam, menyebabkan dia sanggup jadi kafir dah. Kerana dengki, hasad dengki kepada orang Islam. Orang Mekah pun begitu, orang munafik pun begitu. Dia sanggup menjadi munafik dan mati dalam keadaan kafir kerana dia dendam dan hasad dengki kepada Rasulullah dan kepada orang-orang berjuang Islam. Sebab tu generasi Yajuh ni berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam lillazina amanu, pada orang-orang beriman. Dah hasad dengki ada, dendam ada, macam-macam lah dia akan buat ya.
dia menghina, dia bergotu, dia berani. Dia manusia dia cek gini, kalau kecek uduh, cek perut uduh. Tu yang benar. Kita kata dia tu kecek yang uduhnya perut molek. Tak tahu. Dia kecek daripada perut asalnya. Nah, kita nak tahu orang ni uduh perut tak beruduh tak beruduh. Tengok kecek dia. Kalau kecek tu uduh, sah perut uduh. Dia ada hasad dengki dan sebagainya. Sebab itulah kita tak boleh berdengki dengan orang berimeh. Orang berimeh yang berjuang Islam sebelum kita lah yang menyebabkan kita boleh jadi berimeh sampai sekarang ni. Kena menghormati sejarah tu. Dan di Malaysia kita ni mujur ada orang berimeh sebenarnya. Kat mana negara Malaysia ni mujur ada orang berimeh ya. Nak berdoa siang malam, bangun tahajud pun bangun berdoa, ya Allah selamatkanlah negara kami, selamatkanlah rakyat Malaysia, selamatkanlah. Dalam sembahyang pun berdoa lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, selamatkanlah kami dan selamatkanlah hamba-hamba yang saleh di kalangan hamba-Mu. Tiap-tiap waktu sembahyang dia berdoa lagu tu. Sebab tu Malaysia ni jadi selamat. Sumbangnya orang berimeh ni besar. Sumbang orang beriman pada negara, keselamatan negara, doa. Siang malam dia berdoa. Tapi hak beriman ni kena jaya. Tu. Jadi dia tak menghormati sumbangnya orang beriman di negara ni. Dia berasa orang beriman ni duk sekak kandak dia, duk sekak kata gua tu tak boleh, gua ni tak boleh. Apa-apa ni pun jadi kata otak kering, dia kata. Allah, parahnya otak kering. Jadi Allah tak hormat langsung pada sumbangnya orang beriman di negara ni. Kita kena hormati. Orang ni dia berdoa siang malam, walaupun dia tak ada apa satu, kuasa politik tak ada dia, harta benda tak ada dia, tak ada apa satu, gigi dengan lidah dia ada, gigi pun tinggal seputung ada. Tapi dia berdoa kepada Allah untuk keselamatan rakyat Malaysia, keselamatan semua pihak, supaya sebab bala Tuhan dia turun, dia tak kira siapa. Tuhan terima doa ni menyebabkan Malaysia boleh kekal amin sampai sekarang. Tu dia. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau lah amat limpah, melimpah kasih belahnya dan rahmat-Mu kepada kami. Itulah doa orang berjuruh. Generasi yang datang kemudian yang menghormati sejarah dan juga sumbangnya orang-orang dulu pada mereka, akhirnya dia berdoa supaya orang dulu diampun dosanya dan dimaaf, kerana mereka terasa terhutang budi kerana jasa perjuangan orang dulu lah, maka Islam ni boleh kekal sampai hari ni. Kalau tak sabit orang beriman, tak sabit orang berjuang Islam, punuh kerana habis dah Islam ni. Jadi alhamdulillah kita semua termasuk dalam generasi ini insya-Allah. Dan kita kena berdoa kepada orang berjuang Islam di mana-mana zaman, dan kita tak sedap dekilah dengan orang berjuang Islam, dengan orang beriman, kita tak sedap dekilah. Biar hati sesuci balik. Setakat itulah saja apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba sendiri, meminta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.